Assalamualaikum murid-murid. Pada minggu ini, kita akan belajar tentang kemahiran saintifik, tujuan, hubungan dan hipotesis. Tujuan penyiasatan. Murid-murid, tujuan penyiasatan biasanya dijumpai di dalam tajuk ataupun di dalam soalan. Permulaan jawapan, jika kita ingin menjawab soalan tujuan, mestilah dimulai dengan ayat ini. Untuk mengkaji atau untuk menyiasat. Apabila kita menjawab soalan tujuan, kita mestilah menyatakan untuk mengkaji hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Sebagai contoh, di dalam satu uji kaji sains, kita dapati pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah suhu air, manakala pemboleh ubah yang bergerak balas ialah masa untuk ais melebur. Oleh itu, ayat kita akan menjadi seperti ini. Tujuan penyiasatan ini adalah untuk mengkaji hubungan di antara suhu air dengan masa untuk ais melebur. Hubungan. Dalam uji kaji sains, kita juga akan sering ditanyakan tentang hubungan. Jadi, apakah hubungan? Hubungan adalah di mana kita mahu menganalisa perkaitan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Untuk soalan hubungan, kita mestilah mengetahui tentang corak. Corak adalah perubahan yang berlaku di dalam uji kaji. Contohnya, berlaku pertambahan ataupun pengurangan, ataupun berlaku perubahan dalam panjang pendek, dalam saiz besar kecil, dalam jarak jauh ataupun dekat, dalam masa lama ataupun pendek, ataupun dalam kuantiti banyak ataupun sedikit. Cara menjawab soalan hubungan mestilah menggunakan ayat ini, iaitu menggunakan perkataan semakin di depan ataupun jika dan maka. Contohnya, semakin bertambah pemboleh ubah dimanipulasi, semakin berkurang pemboleh ubah bergerak balas. Seterusnya, hipotesis. Apakah hipotesis? Hipotesis bermaksud kesimpulan awal yang dibuat sebelum menjalankan eksperimen. Cara menjawab hipotesis adalah sama dengan cara menjawab soalan hubungan. Namun begitu, hipotesis juga kita boleh jawab dengan menggunakan kesimpulan umum. Kesimpulan umum ini mestilah berkaitan dengan fakta-fakta sains yang telah kita belajar. Contohnya, jika uji kaji itu tentang gerak balas manusia terhadap rangsangan, maka hipotesisnya kita boleh tulis manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Jika uji kaji tersebut adalah tentang tindak balas tumbuhan dengan cahaya, maka kita boleh tulis tumbuhan memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Seterusnya, jom kita lihat contoh. Murid-murid, pernahkah kamu semua terfikir apabila kita membuat minuman kegemaran kita di rumah, kenapa kita perlu mengacau gula dan serbuk minuman tersebut? Mestilah kita mahu gula dan minuman tersebut cepat larut, betul atau tidak? Jika kita tidak mengacau minuman tersebut, maka gula di dalam minuman tersebut akan lambat larut. Sebaliknya, apabila kita mengacau dengan jumlah adukan yang banyak, maka gula akan lebih cepat melarut dan kita boleh minum air tersebut dengan segera. Oleh itu, dalam satu penyiasatan, Melan dan Faris ingin menyiasat sama ada bilangan adukan boleh mengurangkan masa untuk gula melarut dengan sempurna atau tidak. Jom kita baca. Jika saya mengubah bilangan adukan ketika mengaduk, gula dalam gelas manakah yang akan melarut paling cepat?
Faris berkata, tentulah gula yang diaduk paling banyak akan melarut paling cepat. Saya pun fikir begitu. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Itulah yang dinamakan hipotesis. Jom kita baca soalan ini. Berdasarkan situasi yang sebelum ini, Melan telah membuat satu uji kaji untuk menyiasat hubungan antara bilangan adukan dengan masa yang diambil untuk gula melarut. 2 buah bikar yang mempunyai air sebanyak 200 ml telah disediakan. Kemudian, 20 gram gula dimasukkan ke dalam 2 buah bikar tersebut. Bikar A diaduk sebanyak 5 kali, manakala bikar B diaduk sebanyak 20 kali. Masa untuk gula melarut dicatat. Baiklah murid-murid, sekarang sediakan pembaris dan juga pensel. Kita akan garis beberapa maklumat penting yang kita boleh dapati daripada soalan ini. Maklumat pertama. Untuk menyiasat hubungan antara bilangan adukan dengan masa yang diambil untuk gula melarut. Ini adalah tujuan penyiasatan yang kita boleh dapati di dalam tajuk. Maklumat kedua. 2 buah bikar yang mempunyai air sebanyak 200 ml telah disediakan. Ini adalah maklumat tentang pemboleh ubah yang dimalarkan di mana kedua-dua buah bikar mempunyai air yang sama iaitu 200 ml. Maklumat ketiga. 20 gram gula dimasukkan ke dalam 2 buah bikar tersebut. Ini juga adalah pemboleh ubah yang dimalarkan kerana kedua-dua bikar tersebut mempunyai jumlah gula yang sama iaitu 20 gram. Maklumat keempat. Bikar A diaduk sebanyak 5 kali, manakala bikar B diaduk sebanyak 20 kali. Ini adalah maklumat tentang pemboleh ubah yang dimanipulasi di mana terdapat perubahan yang ketara iaitu bikar A diaduk sebanyak 5 kali dan bikar B diaduk sebanyak 20 kali. Yang kelima ialah masa untuk gula melarut dicatat. Ini adalah pemboleh ubah yang bergerak balas di mana terdapat perkataan dicatat di sini. Maksudnya ia merujuk kepada pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi ini adalah maklumat-maklumat yang telah saya cakap tadi. Ini adalah tujuan. Yang kedua adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Yang ketiga pun pemboleh ubah yang dimalarkan. Yang keempat adalah yang bergerak balas pasal dia ada perkataan dicatat kat sini. Ini adalah susunan radas bagi uji kaji ini. Di dalam uji kaji ini, kita perlukan 2 buah bikar. Bikar A dan juga bikar B. Di dalam bikar A dan bikar B, kita akan masukkan 20 gram gula dan 200 ml air. Jumlah gula dan jumlah air adalah sama. Oleh itu, kuantiti gula dan isi padu air boleh dijadikan sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan. Setelah kedua-dua bahan ini dimasukkan ke dalam bikar A dan bikar B, bikar A akan diaduk sebanyak 5 kali, manakala bikar B akan diaduk sebanyak 20 kali. Setelah diaduk, masa untuk gula melarut dicatatkan. Keputusannya adalah seperti yang berikut. Bikar A di mana jumlah adukannya adalah 5 memerlukan 60 saat untuk gula melarut. Manakala bikar B di mana jumlah adukannya adalah 20 memerlukan hanya 15 saat untuk gula melarut. Daripada maklumat ini, maka kita boleh membuat tujuan, hubungan,
dan juga hipotesis. Tujuan uji kaji adalah untuk mengkaji hubungan antara bilangan adukan dengan masa yang diambil untuk gula melarut. Bilangan adukan merujuk kepada pemboleh ubah yang dimanipulasi, manakala masa untuk gula melarut merujuk kepada pemboleh ubah bergerak balas. Seperti yang saya telah tekankan sebelum ini, untuk soalan tujuan wajib untuk kita menggunakan ayat ini untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Untuk hubungan, kita boleh tulis semakin bertambah bilangan adukan, semakin cepat masa yang diambil untuk gula melarut. Untuk soalan hubungan, seperti yang saya telah sebut sebelum ini, wajib menggunakan perkataan semakin ataupun jika dan masukkan corak. Di sini, corak yang telah disebut adalah bertambah dan cepat. Manakala bagi soalan hipotesis, jawapannya boleh sama seperti jawapan yang kita tulis di hubungan, iaitu semakin bertambah bilangan adukan, semakin cepat masa yang diambil untuk gula melarut. Sekarang murid-murid boleh buka modul sains dan cuba buat soalan yang diberikan berpandukan video pembelajaran. Ingat, jangan lupa baca soalan kerana di soalan terdapat maklumat-maklumat yang kita boleh keluarkan. Setelah itu, carilah pemboleh ubah dan barulah kita boleh buat soalan yang seterusnya. Ini saja daripada saya untuk minggu ini. Terima kasih kerana menonton video ini dan jika ada sebarang soalan bolehlah bertanyakan terus kepada Ustazah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.